Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Kembali kita lagi untuk satu siri pembongkaran. Ini adalah bahagian kedua, ya. Di mana saya ingin membuat pencerahan dan pendedahan yang sepatutnya lama dulu saya buat, tetapi saya tangguh dulu dengan harapan akan berlaku perubahan di dalam sikap beberapa pemimpin UMNO dan sedikit sebanyak juga PAS, tapi lebih pada UMNO lah. Okey, demi ummah, demi penyatuan, demi agama, raja, bangsa dan negara. Okey, tetapi saya dah beritahu dalam sidang saya semalam bahawa perubahan ni tidak akan berlaku. Dan apa jua yang berlaku selepas ini, kalau kita lihat sidang saya di penghujung sidang saya semalam, saya ada buat pengisytiharan. Jadi kalau saudara-saudari belum lihat pengisytiharan itu, sila rujuk kepada link live saya semalam di bawah dan terus ke penghujung, ya, di mana saya ada buat pengisytiharan penting. Jadi biar apa pun yang dilakukan oleh UMNO selepas ini, keputusan saya tetap sama, iaitu saya telah hilang keyakinan terhadap tim A dan kebolehan UMNO untuk memperjuangkan penyatuan ummah dan sebagainya. Jadi apa pun dia buat lah lepas ni, okay? Tiba-tiba disebabkan apa yang saya tengah buat, UMNO kata okay, kita register Perikatan Nasional untuk kaburi mata atau register Muafakat Nasional. Is too late. PRU dah dekat, is too late. Okay? Dan benda tu tak akan berlaku. Okay, sebelum itu saya nak minta maaf. Kadang-kadang di dalam sidang saya ada beberapa perkara yang saya utarakan, kadang-kadang di pertengahan jalan dia nampak macam lompat sana lompat sini. So itu saya minta maaf dan saya akan mantapkan lagi penghujahan saya, penyampaian saya, disebabkan saya selalu membuat rakaman ini di luar. So kadang-kadang ada distraction. So bila ada distraction, my train of thought kadang-kadang terganggu. Okay, baik. Jadi saya teruskan. Jadi hari ini saya nak merujuk kepada beberapa kenyataan yang dikeluarkan. Lagi kita berpandu kepada kenyataan-kenyataan tertentu. Dan ini membuktikan bahawa UMNO is not getting better, is getting worse, makin berpecah. UMNO dan PAS ada keretakan. UMNO PAS PPBM, UMNO dan PPBM ataupun dalam Perikatan Nasional ada keretakan. Semuanya sedang hancur. Dan kita juga akan sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan pengguguran. Ia boleh diklasifikasikan sebagai pengguguran, iaitu pengguguran Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif. Kita akan sentuh sedikit di penghujung. Jadi bersama saya untuk sidang ini di bahagian kedua sesi pendedahan saya. Baik. Sebelum ni sepintas lalu saya nak sentuh apa yang saya dah katakan sebelum ini, iaitu tim A yang memegang tampuk kepimpinan negara dan juga UMNO dan Barisan Nasional sebelum PRU 14, okey, adalah pihak yang bertanggungjawab untuk mengeratkan hubungan antara UMNO dan PAS sebelum PRU 14. Tapi pada ketika itu ianya tidak muktamadkan di bawah mana-mana gabungan. Okey, maknanya tidak wujud Muafakat Nasional. Ia hanyalah satu kesefahaman untuk menjurus ke arah PRU 14. Dan hanya selepas PRU 14 timbul konsep Muafakat Nasional, iaitu melalui penandatanganan, mereka menandatangani piagam 5 poin. Okey, dan kemudian terbentuklah Muafakat Nasional. Jadi pihak yang selepas pilihan raya umum ke-14 yang mencadangkan penubuhan Muafakat Nasional, yang memujuk PAS dan akhirnya mencapai satu persetujuan dengan PAS ke arah membentuk Muafakat Nasional ataupun konsep Muafakat Nasional, kerana Muafakat Nasional tidak berdaftar dan dia bukanlah muafakat rasmi. Jadi konsep Muafakat Nasional, pihak yang bertanggungjawab untuk mengusahakan perkara ini adalah pihak yang sama yang mengadakan kesefahaman dengan PAS sebelum PRU 14, iaitu tim A. Tetapi tim A pada sebelum PRU 14 mendapat sokongan majoriti ahli-ahli UMNO, Parlimen UMNO dan ketua-ketua bahagian.
Tim A lah ni adalah minority. Okey, itu saya dah ulang beberapa kali, ya. Hanya mendapat sokongan 9 ahli parlimen dan minority ketua-ketua bahagian dan cawangan. Tetapi pada ketika Barisan Nasional menjunam, ataupun kecundang, ataupun kalah di pilihan raya umum ke-14, maka apabila pengaruh Tim A beransur susut, okey, dan selebihnya masuk ke dalam Tim B, dan Tim B jadi makin besar dan majoriti, maka beberapa pemimpin dalam Tim B ni bertegas bahawa UMNO perlu lakukan rebranding. Now, pemimpin-pemimpin Tim A ni yang dahulunya memegang tampuk kepimpinan UMNO dan tampuk kepimpinan negara tahu bahawasanya jika Tim B berjaya dengan agenda rebranding ataupun pengubah suaian ataupun perombakan semula UMNO, penjenamaan semula UMNO, maka pemimpin Tim A ini akan hanyut. Jadi mereka dah tahu mereka minoriti, mereka dah tahu mereka kurang pengaruh. Jadi untuk menimbulkan persepsi bahawa mereka masih relevan, mereka masih kukuh, mereka masih diperlukan, jadi Tim A membawa kesefahaman dengan PAS satu langkah ke hadapan menerusi cadangan muafakat nasional, permuafakatan nasional. Dan akhirnya itulah yang terjadi, iaitu PAS dengan UMNO bersetuju untuk membentuk muafakat nasional, dan pihak yang memegang PAS adalah Tim A. Tetapi yang akhirnya menipu PAS ketika langkah Sheraton, rujuk sidang semalam, ialah Tim A. Okey. Jadi Tim A melakukan ini supaya dia relevan, kerana kita pegang PAS, kitalah yang membawa PAS masuk. Jadi mereka relevan sebab saham Barisan Nasional selepas PRU 14 jatuh teruk mendadak, dan saham PAS sebagai benteng terakhir pertahanan maruah Melayu Islam melonjak naik selepas PRU 14. Lebih-lebih lagi apabila PAS hampir berjaya sapu penuh dua negeri, iaitu Kelantan dan Terengganu. Orang Melayu Islam teruja. Jadi Tim A tahu bahawa apabila dia membentuk muafakat, berjaya membawa UMNO membentuk muafakat nasional dengan PAS, saham UMNO akan naik dan saham Tim A akan naik atas dasar mereka berpaut pada populariti PAS. Jadi sebenarnya pengaruh UMNO dah lama susut, teruk, dan ianya tidak bertambah baik walaupun selepas lebih 2 tahun impak positif kononnya yang dibawa oleh muafakat nasional tidak kelihatan di dalam kerusi yang paling kuat Barisan Nasional yang pernah dipertandingkan dalam pilihan raya kecil selepas PRU 14, iaitu di Chini, di mana berlaku penurunan peratusan undi Melayu Islam sebanyak 10.1%. Dan rujuk link di bawah analisis saya berkenaan dengan Chini. Jangan guna alasan PKPP, jangan guna alasan pengundi dah yakin BN akan menang. Okey, itu alasan-alasan bodoh, dan saya dah perinci mengapa ianya tidak sahih. Saya juga dah perinci mengapa berdasarkan hujah-hujah UMNO dan PAS sendiri, mereka sendiri menjangkakan akan berlaku pelonjakan dalam undi Melayu Islam dan bilangan yang turun mengundi disebabkan impak muafakat nasional, disebabkan Melayu Islam teruja kononnya dengan penyatuan UMNO dan PAS. Nyata benda tu tidak berlaku. Jadi ini menunjukkan masyarakat Melayu Islam bukan buta, mereka nampak apa yang sedang berlaku, perpecahan yang berlaku dan agenda-agenda Tim A. Lebih-lebih lagi perangai pemimpin-pemimpin UMNO Tim A yang setelah diberi peluang kedua, keluar tanduk, keluar taring, malah lebih teruk lagi perangai mereka daripada sebelum PRU 14. Okey, dan jauh sekali perjuangkan Melayu Islam. Jauh sekali kita nak lihat pengaruh keislaman, Islamic influence of PAS dalam memutihkan pentadbiran. Tak nampak. Yang saya nampak, PAS makin menjadi macam UMNO, menghalalkan ini, menghalalkan itu. Tapi saya tak nak kritik PAS sangat lah, tapi cuma saya tegur setakat tu. Okey, baik. So sepintas lalulah itu yang saya pernah bincangkan sebelum ini.
bagi menunjukkan kepada anda bahawa tim A sebenarnya tenat, dan tim A mengapa mereka membawa masuk PAS. Ianya bukan untuk ummah, bukan untuk Islam, bukan untuk daulatkan lagi agama, memuliakan lagi agama, untuk menjadi benteng pertahanan terhadap agama, bangsa dan negara. It is for Team A, wang kuasa kedudukan, full stop, noktah. Saya tahu sebab saya terlibat dalam perjuangan-perjuangan tertentu. Saya pernah terlibat dengan pemimpin-pemimpin tertentu. Saya tahu benar apa yang berlaku, yang perlahan-lahan saya akan huraikan hari demi hari. Ianya semuanya pembohongan. Sebab itulah pada bulan September Oktober 2018 saya mula menjarakkan diri dari beberapa pemimpin, tapi saya tidak pernah menyerang atau mengkritik pemimpin tersebut dengan harapan mereka akan berubah. Jauh sekali berubah. Mereka makin teruk, melarat, kini dah jadi kanser kepada UMNO yang tidak boleh diubati. Okey? Alright, so itulah Tim A dengan PAS. Jadi kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Semalam saya dah jelaskan bukti-bukti keretakan dalam hubungan UMNO dengan PAS. UMNO dah sampai hari ini berdolak-dalik tidak boleh keluar dari mulut dia bahawa kami adalah ahli rasmi Perikatan Nasional. Kami akan masuk ke dalam Pilihan Raya Umum 15 sebagai partner Perikatan Nasional bersama PAS dan PPBM. Dan agihan kerusi dan apa, tidak ada langsung, tidak boleh keluar. PAS pula dah sedar permainan Tim A. Dia memang dari awal dah tahu kena getah, kena tipu dengan Tim A. Macam mana? Rujuk kepada sidang semalam. Tapi dia memang dari awal dah tahu dah kena getah dengan Tim A. Jadi PAS sebab itulah dia mengeluarkan kenyataan yang langsung bercanggah dengan UMNO. Jadi jangan salahkan saya. Ini PAS dengan UMNO yang bercanggah kenyataan, bukan saya. Okey, ini umum. Okey, saya cuma sampaikan apa yang dah diketahui umum, iaitu PAS 2 kali dah confirm bahawa mereka committed terhadap Perikatan Nasional sebagai rakan Perikatan Nasional, sebagai partner Perikatan Nasional. Mereka akan guna platform Perikatan Nasional bersama PPBM dan akan berbincang agihan kerusi untuk bertanding di PRU 15. Totally berbeza dari UMNO. Dan di sini jelas keretakan dia. Hari ini pula PAS keluar kenyataan bahawa, iaitu pemuda PAS, bahawa tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengusulkan agar Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif kosongkan kerusi dia, yang akhirnya berjaya, usul tersebut berjaya dengan 111 undi sokong dan 109 undi tidak sokong. Okey. Tindakan itu adalah isyarat bahawa PRU 15 dah dekat, disebabkan speaker baru adalah bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Kenyataan ini dikeluarkan oleh PAS. Okey. Dan kalau kita lihat sebelum ini, saya dah beritahu sebenarnya, okey, kita simpan dulu ya kenyataan PAS tersebut. Mengapa saya sebut kenyataan PAS tersebut, kita simpan dulu. Sekarang saya nak beralih kepada satu kenyataan yang pernah dibuat oleh Tok Mat Hassan atau Muhammad Hassan, timbalan Presiden UMNO. Now, timbalan Presiden UMNO iaitu Muhammad Hassan pernah mencabar Muhyiddin untuk membubarkan parlimen. Now, itu kalau kita lihat tidak mengikut protokol dan jelas menunjukkan keretakan bahawa, kerana kamu adalah rakan di dalam kerajaan ataupun secara tidak langsung ataupun kamu adalah dalam blok kerajaan. Jadi benda tu boleh dibincangkan menerusi saluran-saluran rasmi. Ini tidak. Muhammad Hassan keluar kenyataan umum di media mencabar Muhyiddin Yassin untuk membubar parlimen bila sampai masanya. Okey. Jadi cabaran ini bukan hanya menunjukkan keretakan, ya, sebab biadab lah. Okey, bukan saya tak ada apa-apa masalah dengan Muhammad Hassan, tapi saya cuma kata bila tak guna saluran yang betul, bila lakukan sedemikian, ia menimbulkan persoalan. Mengapa dah sampai tahap itu Muhammad Hassan boleh keluar kenyataan itu, walhal Perikatan Nasional didominasi oleh PPBM kerana Perdana Menteri Perikatan Nasional datang daripada PPBM.
Dan mengapa Muhammad Hassan tidak menggunakan saluran yang betul? Mengapa cabar begitu sahaja? Dan cabaran Muhammad Hassan ini disusuli dengan satu kenyataan oleh Anwar Musa. Di sini kita boleh lihat perpecahan dalam UMNO sendiri. Anwar Musa adalah salah seorang individu penting dalam tim A, selain daripada Tajuddin, selain daripada penaung tim A iaitu Najib Tun Razak, ya, dia adalah salah satu seorang individu yang penting di dalam tim A. Dan Anwar Musa ni memang kaki kelentong, kaki spin. Jadi Anwar Musa kata, oh, tidak semestinya PRU diadakan dengan cepat, kita ada banyak benda nak bincang. Lagipun Perikatan Nasional sekarang ni makin kuat. Itu pembohongan, makin kuat sebab ramai beralih sokongan kepada Perikatan Nasional. Hari ini dalam usul untuk menjayakan usul mengeluarkan speaker, baru mendapat 111 sokongan. Undi sokongan 111, ya. Majoriti mudah dalam parlimen, walaupun ianya adalah kemenangan majoriti sebab 111 tolak 100 berbanding dengan 109 yang tak setuju. Tetapi dari segi komposisi Dewan Rakyat, ianya tak sampai majoriti ahli parlimen. Okey, dan seorang tak hadir. Okey, tak hadir tu kita jangan kata oh dia ni kita tak tahu dia belah mana and all that. The bottom line is dia tak hadir, kita tolak tepi. The bottom line is 111 sahaja undi. Okey. Dan setahu saya peralihan majoriti memang dah ada. MP dah tahu pilihan raya dah dekat. Jadi mereka tidak akan tolak usul speaker. Sebab mereka tahu mereka perlu membeli masa 3-4 bulan untuk membuat pencaturan-pencaturan menuju ke PRU 15. Jadi kalau mereka tidak sokong usul membuang speaker, maka Muhyiddin kalah usul itu. Maka Muhyiddin seeloknya perlu sama ada meminta Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen, menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen, ataupun letak jawatan bersama kabinet agar Perdana Menteri baru boleh dilantik. Itu menurut perlembagaan. Tapi jelas kalau pilihan raya dah dekat, ahli-ahli parlimen tidak akan berbuat demikian. Tidak ingin parlimen dibubarkan sekarang sebab mereka nak beli masa, sebab banyak pencaturan persediaan nak dibuat. Mereka memerlukan masa beberapa minggu hingga 2-3 bulan. Jadi mereka tahu juga tak ada beza kalau buang speaker ni, speaker baru datang, speaker baru pun tak akan tahan lama. Jadi mereka akan sokong. Itu pun dapat 111 sahaja. Okey. Jadi Anwar Musa ni tak payah kelentong. Saya dah banyak buktikan dalam video-video saya lepas. Saudara-saudari boleh rujuk ni mak kelentong, pakar kelentong tim A UMNO. Okey. Alright. Tapi Anwar Musa dulu pernah tegur Mak Hassan, oh kita tak perlulah bubar parlimen dan sebagainya. Itu menunjukkan keretakan dalam UMNO. Itu menunjukkan tim A sebenarnya tak bersedia untuk adakan PRU. Walaupun dan kenyataan Anwar Musa ni bercanggah dengan cabaran-cabaran yang diberi oleh beberapa penaung tim A yang dulu cabar, oh kalau berani bubarlah parlimen, bagi menimbulkan persepsi seolah-olah tim A bersedia. Tetapi apabila Tok Mat Hassan benar-benar mencabar Muhyiddin untuk bubar parlimen, kecut. Tim A kecut. Dan Anwar Musa, iaitu pakar kelentong tim A, terpaksa keluar dan kelentong. Dan kata, oh kita tak perlu bubar dan sebagainya. Saya dah katakan, tim A kalau benar dia nak bubar parlimen, dia dah bubarkan, dia dah keluar beramai-ramai daripada 9 ahli parlimen, keluar daripada Perikatan Nasional. Dan itu memang rancangan asal mereka. Tapi mereka berubah fikiran apabila saya membuat pembongkaran-pembongkaran ini, dan juga mereka melihat sendiri perpecahan berlaku, dan mereka sedar ada perpecahan dalam undi Melayu Islam, dan mereka sedar bahawa UMNO tidak akan kembali. Jadi apakah sebab sebenar tim A tidak bersedia? Jadi cerita dia begini. Tim A memang nak kontrol UMNO, tapi tim A tahu dia minoriti. Saham dia hanya datang daripada pegangan dia terhadap PAS. Jadi dia takut jika parlimen dibubarkan,
PAS yang memang dah kena getah dengan tim A, dalam senario parlimen dibubarkan, akan berlaku peralihan sokongan beberapa ahli parlimen PAS dan juga majoriti dalam tim B kepada Ken Mahathir. Lah ni, majoriti dalam tim B ni bersama dengan Ken Mahathir. Jadi mereka nak pastikan jika parlimen dibubarkan, nombor satu, tim A masih kontrol UMNO, dan nombor dua, tim B akan bersetuju untuk bersama dengan tim A, dan PAS akan bersetuju untuk bersama dengan tim A dan ikut syarat tim A, iaitu PAS bertanding di bawah bendera Barisan Nasional, sebab tidak akan ada bendera Muafakat Nasional. Sebab tim A nak menunggang PAS. Tim A sebenarnya don't give a damn about PAS, Islam, Maruah Melayu, Perjuangan Ummah. Ianya hanya untuk cuba merampas kembali seberapa banyak negeri yang pernah dipegang oleh Barisan Nasional sebelum PRU14, dan sekaligus memastikan bahawa Mahathir tidak kembali. Ini dua sahaja. Kemudian lepas PRU15, apabila dia dah pegang banyak negeri, dia akan guna jentera-jentera pentadbiran negeri-negeri itu untuk mempengaruhi pengundi dan cuba percepatkan PRU16 untuk rampas kembali negara. Dia hanya tunggang PAS, dan PAS dah tahu. Sebab itu PAS beria-ia nak bertanding bawah Perikatan Nasional. Dan di situ dah berlaku keretakan di antara UMNO dengan PAS. Dan kalau kita lihat kenyataan Anwar Musa yang bercanggah dengan Tok Mat Hassan, jelas menunjukkan tim A tak bersedia. Sebab dia belum siap pencaturan dia. Dia tak tahu kalau parlimen dibubarkan, tim B ni tiba-tiba lari pergi Ken Mahathir, macam mana? Ya, UMNO akan hancur. Okey, sebab itu tim A tak bersedia. Sebab itu tim A masuk hari ini dan menyokong usul meminta Speaker Dewan Rakyat kosongkan kerusi. Sebab tim A sendiri nak beli masa. Dia nak sekurang-kurangnya 3-4 bulan untuk buat pencaturan sebelum parlimen dibubarkan. Sebenarnya keadaan tim A dan UMNO amat lemah. Muafakat Nasional amat lemah. Okey? Dan sebab itulah hari ini kalau kita lihat ataupun baru-baru ini, tim A dia tahu dia terpaksa sokong usul, menjayakan usul Muhyiddin. Dia tak nak bagi malu Muhyiddin buat ketika ini. Okey? Tetapi untuk memberi persepsi bahawa Muhyiddin adalah lemah, mereka mempergunakan Ashraf, iaitu Ketua Pemuda, untuk mengeluarkan statement. Kononnya kalau Muhyiddin berjaya, elok. Kalau dia tak berjaya, dia perlu nasihatkan Agong untuk bubar parlimen. Jadi mereka menggunakan Ashraf untuk menimbulkan persepsi, nombor satu, Muhyiddin lemah. Nombor dua, bahawa tim A bersedia untuk pilihan raya. Walhal sebenarnya mereka dah bertekad untuk mengundi dan menjayakan usul untuk membuang speaker. Okey. Dan pada masa yang sama, Muhyiddin walaupun lemah, saya akui Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang lemah. Sebab kerajaan yang dipegang dia adalah kerajaan yang teramat rapuh. Okey, itu saya akui. Tapi walaupun lemah, okey, mereka sebenarnya menggunakan Ashraf semata-mata untuk timbulkan persepsi, tidak lebih dari itu. Okey. Dan Ashraf juga menipu apabila dia berkata bahawa Muhyiddin sekiranya tidak dapat sokongan yang cukup atau tidak dapat sokongan majoriti untuk membuang speaker, maka dia kena nasihatkan Agong untuk bubar parlimen. Itu adalah satu penipuan. Sebenarnya Muhyiddin ada dua option. Sama ada dia nasihatkan Agong untuk bubar parlimen, ataupun dia letak jawatan bersama seluruh kabinet. Yang letak jawatan bersama seluruh kabinet, Ashraf tidak sebut. Dia tidak sebut sebab dia tidak ingin Melayu Islam tahu bahawa itu adalah salah satu option yang ada sekiranya terbukti di dalam parlimen bahawa Perdana Menteri tidak memiliki sokongan majoriti atau tidak mampu mengusulkan satu-satu usul dengan jayanya, menjayakan satu-satu usul. Jadi dia tak nak rakyat tahu bahawa ada lagi satu option, iaitu tak payah bubar parlimen, Perdana Menteri dengan kabinet letak jawatan dan dilantik Perdana Menteri baru. Dia tidak ingin tahu. Dia nak rakyat push untuk bubar parlimen.
pada masa yang sama, mereka juga ingin membeli masa sebab pencaturan tidak selesai. Jadi daripada deskripsi saya, saudara-saudari, kita boleh lihat bahawa keadaan di dalam Perikatan Nasional, hubungan antara UMNO dengan PPBM, hubungan antara UMNO dengan PAS sudah jadi dalca. Okey? Sekali lagi saya ulang, ummah sedang ditipu. Ummah sedang ditipu. Okey, oleh MP-MP tim A dan beberapa pemimpin lain yang makan gaji dengan duit rakyat tetapi menjaja Islam. I'm not talking about Muhyiddin, I'm talking about specifically UMNO, khususnya tim A dan beberapa pemimpin lain menjaja penyatuan ummah, memperbodohkan rakyat, menglembukan rakyat. Akhirnya puak pentaksub akan fras. Okey? Jadi selama ini banyak yang saya tahu, yang saya tunggu masa yang sesuai untuk beritahu. Contohnya, macam mana mereka timbulkan berita-berita palsu. Saya, untuk makluman saudara-saudari, pasal berita palsu ni, saya pernah buat satu laporan polis. Saya minta polis siasat kemasukan beramai-ramai orang Cina ke dalam negara ini daripada China yang tidak pulang. Tetapi pada masa yang sama, dan pihak berkuasa ada ambil tindakan. Mereka akan ada tangkap pegawai immigration atau Jabatan Pendaftaran, saya lupa. Besok saya akan rungkai. Ya, jadi mereka akan ada tangkap, buat penangkapan, dan memang ada bukti sana sini bahawa ada usaha menjual IC. Tapi usaha menjual IC ataupun dokumen kewarganegaraan ni adalah perkara biasa yang telah berlaku di negara ini berdekad-dekad lamanya, dan di negara-negara lain pun berlaku. Saya turut membuat, dalam laporan tu saya turut minta pihak polis menyiasat. Dakwaan kononnya berpuluh ribu atau beratus ribu rakyat Cina diberi IC. Itu satu pembohongan, dan percayalah, orang-orang yang menularkan berita palsu ini sehingga menimbulkan semangat marah masyarakat Melayu Islam terhadap bangsa Cina ialah kumpulan-kumpulan yang bersangkut paut dengan tim A. Okey? Cuba tanya diri kau sendiri. Tim A secara tidak langsung sudah berkait dengan kerajaan. Mengapa tak ambil tindakan sekarang yang beratus ribu tu? Asraf daripada berbohong, Anwar Musa daripada duk kelentong, mengapa esok tak pergi ke balai polis buat laporan dan buat sidang media? Saya akan datang personally dan saya akan kawal sidang media anda. Tunjukkan bukti kepada polis yang ratus ribu warga Cina diberi IC. Saya ada buat laporan polis. Saya bukan sekadar bercakap. Saya ada bercakap kepada IO bahawa inilah dakwaan-dakwaan yang dibuat, dan dakwaan ini tidak berasas. Malah jabatan tertentu, jabatan kerajaan tertentu sendiri buat laporan polis terhadap dakwaan tersebut. Dan pihak yang menularkan maklumat-maklumat palsu ni adalah bersangkut paut secara langsung atau tidak langsung dengan tim A dan banyak maklumat lain untuk mengaburi mata anda, mengalihkan mata anda daripada permasalahan sebenar dan agenda sebenar tim A. Okey. Jadi saya dah beritahu semalam, saya tidak ingin menjadi sebahagian daripada penipuan ini. Dan saya dah beritahu semalam sokongan padu saya terhadap blok kuasa ketiga pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bukan A, bukan B, tetapi tengah C. Dan apa-apa keputusan yang diambil oleh blok kuasa ketiga Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan saya dah beri penjelasan. Lihat balik live semalam, lihat di penghujung, dan saya akan buat lebih banyak rungkaian berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad lepas ini. Jadi jangan lupa ikuti saluran Telegram saya di bawah, dan saluran Facebook, YouTube saya di bawah. Saya dah lama tak upload di YouTube ya, minta maaf. Saya akan mula malam ini. Dan artikel yang saya janjikan di mana saya membuat pembongkaran itu semalam saya tangguhkan sebab ada
perkembangan-perkembangan baru yang saya ingin selitkan, jadi saya tangguh dulu. Mungkin saya akan buat lewat malam ini, tapi saya berjanji akan buat. Okey. Jadi sehingga kita berjumpa esok untuk siaran live malam harian kita. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.